Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini kita belajar tajuk yang berikutnya berkenaan dengan dalam modul personality program khas asasi imtiaz ni. Tajuk yang kelima iaitu teori berkenaan dengan kepimpinan karismatik. Kepimpinan karismatik. Okey, apa benda nama apakah yang dimaksudkan dengan kepimpinan karismatik ni? Kalau tengok kepada perkataan karisma, situ tulis tu, kepimpinan karismatik ni, karisma diertikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan luar biasa dalam hal kepimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Ini yang dimaksudkan dengan karismatik tu. Ataupun kita kata apa? Atribut kepimpinan yang didasarkan atas kualitas. Kualitas ni bahasa Indo ni. Kita ambil kualiti kepribadian individu. Itu yang dimaksudkan dengan karisma. Jadi faham ke tak faham ni? Jadi dalam erti kata mudahnya, karisma ini ialah satu bakat yang ada dalam diri seseorang, yang mana bakat ini kita kira sebagai dia mempunyai sesuatu yang berlainan dengan orang lain. Itu kita kata karisma tu. Yang mana apabila orang tahu bahawa dia ada bakat itu, timbul rasa wah hebatnya dia ni. Timbul rasa kagum masyarakat terhadap dirinya. Itu yang dikatakan karisma. Kadang-kadang kita tengok kepada seseorang itu, dia ada kebolehan, talent dari segi kepimpinan. Talent dari segi kepimpinan kita kata, wah hebat dia boleh buat keputusan yang hebat begini. Contohnya. Ataupun kita tengok gaya dia bercakap. Dia menggunakan intonasi yang sesuai, dia menggunakan bahasa yang mantap, dia menggunakan laras bahasa yang mudah difahami, yang menyebabkan bila orang tengok, wah kagum, rasa kagum. Ini kita panggil sebagai karisma. Karisma dalam bab kepimpinan ni lah. Dia juga karisma ini, dia bukan semata-mata terhasil apabila seseorang itu ada bakat semata-mata. Tak. Dia juga terhasil bila kita tengok, orang ini, dia ini di bangku ataupun di kerusi kepimpinan, ataupun dia ini duduk di kita kata jawatan dia itu, menyebabkan kita nampak bahawa bakat itu bersesuaian dengan jawatan dia. Bukannya orang-orang biasa cakap, orang kedai kopi belajar pun tak pandai, bila dia bercakap hebat kata wah hebatnya. Tak, kita tak akan rasa kagum kepada seseorang yang begini. Sebabnya kita tengok, dia ni duduk kedai kopi je pun cakap gebang, kita panggil cakap pandai, sembang kuat sangat, kita kata tak. Sembang pandai lah, tapi dari segi peribadi diri sendiri itu menyebabkan kita rasa dia ni tak bersesuaian dengan ketokohan sedemikian gitu. Jadi berkenaan dengan karisma ini, dalam kamus dictionary of English synonym, iaitu seorang bakal pemimpin yang karismatik ini mesti mempunyai 15 ciri. Mesti ada 15 ciri ini. Pertama dia kata apa tu? Trustworthy. Trustworthy. Apakah dia maksudkan trustworthy itu dalam bahasa Inggeris lah? Itu seorang yang jujur, berhemah tinggi dan boleh dipercayai. Kalau kita belajar berkenaan dengan Nabi sebelum ni, antara sifat-sifat yang wajib yang ada pada Nabi itu dipanggil sebagai Al-Amin, yang dipercayai. Jadi dalam ciri-ciri kepimpinan karismatik ini, dia mesti ada trustworthy, yang mana dia seorang yang jujur, berhemah tinggi dan dia dipercayai oleh orang lain. Kalau dalam bab periwayatan hadis, dia dipanggil sebagai siqah. Ini dalam bab hadis lah. Nak menjadi seorang perawi hadis ni, dia bukan senang-senang. Perawi itu mesti seorang yang siqah. Apa makna siqah? Siqah itu maknanya boleh dipercayai. Itu boleh dipercayai. Jadi seorang pemimpin yang berkarisma, dia itu ialah insan yang boleh dipercayai. Bila orang mempercayai kepada dirinya, barulah dia boleh mempengaruhi masyarakat yang berada di bawah pimpinan dia, ataupun di dalam sesuatu organisasi. Bila dia jadi pemimpin, barulah orang follow dia, barulah orang ikut dia, kerana ada kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Itu nombor satu. Nombor dua, faith and belief. Faith and belief. Seseorang yang berpegang teguh kepada ajaran agama
dan mempunyai pendirian yang mendalam untuk menguruskan segala hal. Bermakna dia ada tetap pendirian, khususnya tetap pendirian dalam bidang agama. Faith ini merujuk kepada faith and belief ini merujuk kepada dia ada pegangan yang kuat terhadap agama yang dia anuti. Baru dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Kerana agama itu mendasari setiap tindakan yang dia buat. Agama itu menjadi petunjuk, pedoman kepada dia supaya dia boleh move on di atas setiap perkara, supaya dia boleh bertindak dengan adil di atas setiap perkara. Sebab apa? Sebab agama ajar dia gitu. Jadi dalam setiap pengurusan, dalam segala hal, bila seseorang dia ada faith and belief ini, kepercayaan kepada agama ini, maka dia menjadi seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang berkarisma, seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang boleh menjadi teladan kepada orang lain. Kerana apa yang keluar daripada mulut dia ini apa minda dia terfikir, tindakan apa yang dia ambil, banyak didasarkan kepada pedoman agama yang dia anuti. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, firm and strong. Firm and strong ini apa dia? Seorang yang tabah, seorang yang tabah dan cekal. Dia seorang yang tabah dan cekal. Apa maksudnya tabah dan cekal ni? Maknanya di setiap dalam pengurusan, apabila dia rundung dengan sebarang ujian yang menimpa kepada sebuah organisasi, yang menimpa kepada sesebuah komuniti yang menjadi pimpinan dia, dia seorang yang tabah, dia seorang yang bertindak dengan cara yang betul, tabah menerima segala ujian yang berlaku, dan dia juga cekal. Apa makna cekal ini? Cekal ini kita boleh kata apa? Dia tidak berputus asa. Tidak berputus asa di atas apa yang menimpa kepada dirinya, khususnya kepada dirinya lah, dan kepada masyarakat. Dia sentiasa mengambil inisiatif untuk membantu. Itu yang ketiga. Yang keempat, certain and sure. Seorang yang mempunyai kepastian dan pendirian yang baik dan benar. Beliau tidak ragu-ragu untuk menegakkan kebaikan. Maknanya dia ini ada, kita kata apa, bila buat dalam sesuatu tindakan itu dia ada kepastian. Maknanya dia fikir dulu sebelum buat. Bila dia confirm, bila dia confirm bahawa apa, dan pendirian yang baik dan benar yang dia buat tu, dia tidak ragu-ragu untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Dia bukan pemimpin ni, dia pertama dia kena kenal pasti which is yang mana yang ni betul, right or wrong. Bila dia pilih, okey, perkara ini perkara yang betul, dan dia kena double confirm ke, okey, ini jalan yang sesuai yang patut kita ambil. Syarikat kita dah mengalami kemerosotan, maka ini jalan yang patut kita buat. Ini yang berlaku kepada Perdana Menteri pada hari ini. Dia nak menyelesaikan masalah COVID, tapi dalam masa yang sama ekonomi jadi jatuh. Menjadi pemimpin yang baik, dia kena stabilize benda ni. Dia kena fikir yang mana bersesuaian. Kita nak hindarkan pandemik COVID ataupun kita nak ekonomi ni suffer. Apa mana suffer? Ekonomi ni jadi jatuh. Jadi yang mana dia kena balance di antara dua ni. So dia kena ambil satu kepastian yang sesuai. Dia kena tangkas bertindak dan memastikan bahawa tindakan ini tidak merugikan mana-mana pihak ataupun merugikan sedikit berbanding mudarat itu lebih besar. Jadi baik lebih banyak daripada mudarat itu. Itu. Ini certain and sure. Okey, yang kelima, trustful. Seorang yang lurus hatinya dan tidak berbohong dan mengada-ngadakan fitnah terhadap orang lain. Menjadi seorang pemimpin, dia kena menerima sebarang risiko yang dia akan hadapi. Sekiranya ada orang yang kita kata buat kerja, ada pemimpin lain yang melaksanakan tugas yang seolah-olah boleh challenge dia punya tugas dia, maka dia kena bertindak sebagai seorang yang baik, tidak memfitnah untuk mendapatkan jawatan, tidak melakukan sesuatu pembohongan semata-mata untuk mendapatkan jawatan. Tadi mendapatkan jawatan tak? Gitulah. Maknanya pemimpin ini dia tidak boleh terlibat dengan sebarang unsur-unsur negatif, sama ada kepada dirinya ataupun juga kepada orang lain dan juga orang yang berada di bawah pimpinannya. Dia kena menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan kepada orang yang berada di bawah pimpinannya. Okey, yang keenam, courage.
Courage apa maksud dia? Seorang yang mempunyai keberanian untuk menghadapi sebarang cabaran. Pemimpin yang berkarisma, dia mesti berani. Dia mesti berani dalam menghadapi segala cabaran yang menimpa. Pemimpin yang berkarisma, dia mesti mempunyai ketokohan yang sangat hebat, yang mana orang jadi kagum tadi tu. Kerana dia ada unsur ciri-ciri berani sebagai contohnya. Daripada yang tadi ni, berani pun penting juga. Nak menghadapi cabaran. Dia sama ada dia pemimpin di peringkat sekolah ke, dia pemimpin di peringkat di rumah sekalipun, dia kena bertindak, dan tindakan itu dia tidak akan berlaku apabila tidak ada keberanian. Bila kita berani, kita ada kepastian, kita bertindak dengan cara yang betul, maka barulah sesuatu benda yang kita rancang boleh dijayakan. Itu maksudnya courage, mesti ada keberanian. Yang ketujuh, dia mesti positif. Dia mesti positif. Apa makna positif? Positif maksudnya seorang yang sentiasa bersyukur kepada Allah dan redha kepada takdir. Ini yang dimaksudkan dengan positif. Positif ini dia mempunyai minda yang sihat. Minda yang sihat, dan dia tidak menyalahkan kepada sesiapa pun apabila dirundung dengan sebarang masalah ataupun ujian yang menimpa. Dia tak kata ini bala, yang ini ujian. Tak, memang semua itu ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi dia sentiasa berpositif dalam setiap apa yang ditimpa. Ini semua takdir Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak elak. Ada sesuatu perkara yang kita tak boleh nak elak, kerana Allah telah mentakdirkan begitu. Jadi sekiranya dia mempunyai minda yang negatif, dia boleh menyebabkan dia rasa macam rasa kecewa. Jadi dia kena ada minda yang positif. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, safe, sense, secure. Maksudnya seorang yang tahu bahawa disayangi, dilindungi dan dihargai. Bila dia berada di bangku ataupun bila berada di jawatan seorang pemimpin, dia kena faham bahawa dia ini orang yang disayangi, dan dia juga dilindungi dan juga dihargai. Sebab orang lain tidak mempunyai ketokohan macam orang tersebut. Kalau kita menjadi pemimpin, orang tak tahu. Orang rasa kalau aku tak boleh buat macam dia buat. So aku kena protect dia. Pastikan dia berada dalam kepimpinan yang baik. Dia boleh meneruskan sesuatu yang dia laksanakan ini untuk kebaikan kita ni. Kita kena support dia. Gitu. Maknanya menjadi pemimpin yang berkarisma, seseorang yang tahu bahawa dia itu disayangi oleh orang lain. Itu pemimpin karisma yang ke-8. Yang ke-9, enduring. Seorang yang bertoleransi dan sabar dalam menghadapi ujian. Jadi ini ciri yang ke-9 ini. Dia kena faham bahawa menjadi seorang pemimpin bukan suatu benda yang mudah. Dia kena menghadapi pelbagai masalah, dugaan yang menimpa di dalam kepimpinan dia. Jadi dia kena bertoleransi dan sabar apabila handle orang yang berada di bawah pimpinan dia. Dia juga kena menghadapi ujian dengan tabah. Segala dugaan yang menimpanya mesti hadapi dengan tabah. Itu antara perkara yang 9 item. Kita dia lagi, nanti Ustaz akan teruskan dalam part yang kedua. Okey.